Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. InsyaAllah biiznillah matan kita pada hari ini matan yang ke-7, iaitu matan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama di Qayrawan. Qayrawan merupakan satu negeri di dalam negara Maghrib ataupun Tunisia, satu daerah satu ketika dahulu, dan mungkin hari ini pun wallahu alam, dan yang pastinya masih ada satu institusi pengajian Al-Qayrawan hari ini, Jami' Zaitun yang di Maghrib, iaitu Tunisia pada hari ini. Beliau lahir pada tahun 316 Hijrah, meninggal pada tahun 396 Hijrah di usia 80 tahun. Seorang ulama yang terkenal dengan banyak hafalannya, kuat pegangan agamanya, wara' serta zuhud. Pada zamannya dikenali dengan Al-Maliku As-Saghir, Imam Malik kecil, ataupun Khalifah Malik, pengganti Imam Malik. Risalah ini merupakan bahagian yang awal atau pembukaan kepada satu kitab beliau yang bukan saja merangkumi akidah, tapi juga merangkumi ilmu fiqh. Risalah, satu tulisan beliau yang diberi nama Risalah Imam Abi Zaid Al-Qayrawani, yang banyak disyarah oleh ulama-ulama mazhab Malik atau mazhab Al-Maliki, karena matan Risalah Imam Abi Zaid Al-Qayrawani merupakan salah satu matan yang dipelajari dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Jadi sebab itu Aqidah Al-Qayrawani boleh dianggap sebagai akidah pengikut mazhab Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan nama Allah yang maha pemurah, dengan nama Allah Tuhan maha pemurah lagi maha pengasih. Segala pujian adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahi selawat dan salamnya ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, ahli keluarga serta sahabat-sahabatnya. Qala Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani radhiyallahu anhu ardahu, berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani, semoga Allah meridainya, babu ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umuri diyanat. Babun pada menjelaskan perkara yang mesti dituturkan oleh lidah. Yang ditutur oleh lidah, yang diakui, tidak dinafikan oleh percakapan kita, oleh apabila kita diminta pandangan dan sebagainya, maka senantiasa kita akan menegaskan ini merupakan keyakinan kita dan diiktikadkan oleh hati.
yang diiktikadkan, yakni yang dipercayai oleh hati, dan hati ataupun tersimpul kukuh di dalam hati. Kerana i'tiqad ini berperkataan aqada mengikat, aqada ini mengikat, mana diikat, dia boleh bersifat dengan hissi dan juga boleh bersifat dengan maknawi. Ikatan hissi iaitu sebagaimana kita mengikat, menyimpulkan tali. Adapun aqada, al-aqdu dalam makna maknawi, iaitu kita mengikat perjanjian. Contohnya perjanjian kita dengan seseorang, itu maknawi lah, sebab dia tidak nampak, cuma difahami. Dan begitu juga dengan akidah. Akidah ni ialah suatu keyakinan, kepercayaan yang diikat di dalam hati, di mana seseorang itu berazam untuk mati dengan akidah tersebut. Jadi akidah ni ada yang bersifat jazam, jazmu lawan dia al-dhannu atau syakku atau al-wahm. Ada yang pegangan yang disimpul dalam hati yang bersifat al-jazmu, maknanya diyakini sepenuhnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan kemudian al-jazmu ini pula, suatu yang diyakini sepenuhnya ini pula, ada yang benar, ada yang palsu. Ada yang benar, ada yang palsu. Dalam bahasa ulama'nya disebut al-mutabi' lil waqi' atau ghairu mutabi' lil waqi'. Ada yang menepati realiti, ini hakikat, dan ada yang menyalahi hakikat, iaitu pegangan palsu. Dan ada yang pegangan yang menepati realiti, menepati yang sebenar, yang bersandarkan, berpijak kepada dalil, dan ada yang berupa taklid dipanggil. Maka akidah Islam ini dipanggil akidah ma'rifah. Akidah yang berdasarkan kepada ma'rifah, iaitu memahami, mengenali. Daripada itu dipanggil idrakul jazim, al-idrakul jazim al-mutabi' lil waqi' an dalil dipanggil, iaitu pengetahuan yang yakin, tidak ada sebarang kesangsian, yang menepati realiti, yang menepati yang sebenar, dan datang daripada dalil. Itu akidah Islam, yang datang daripada dalil. Jadi sebab itu dalil ini sama ada dalil naqli, iaitu Quran hadis, ataupun dalil aqli, dalil akal. Karena itu akidah Islam ini adalah akidah yang terbit daripada hati, yang menjelma, terbit daripada hati, dituturkan oleh lidah, kemudian menjelma pada anggota tubuh. Maka para alim ulama menegaskan, dan akidah inilah yang menjadi iman. Akidah inilah yang menjadi iman. Di mana para ulama menjelaskan, termasuk oleh Imam Al-Qayrawani, yang dia menyebutkan bahawa yang dikatakan iman itu ialah Imam Al-Qayrawani, Imam Syafi'i, dan imam-imam mazhab yang empat, Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya syarah kepada Sahih Muslim, dia juga ada menegaskan al-iman at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Yang dikatakan iman, yakni iman yang sempurna, iaitulah keyakinan dengan hati, membenarkan dengan hati, yakni hati bersuara bahwasanya Allah benar, Rasul benar, segala yang disampaikan oleh Rasul benar. Itu benar tasdiq, suara hati. Dan suara hati membenarkan Allah, Rasul, ad-din. Redha, ataupun dalam bahasa lain disebut dengan redha, hati redha, hati setuju. Jadi sebagaimana kita berzikir pagi-pagi dan juga petang, Nabi mengajar kita, raditu billahi rabba, aku redha
Mana aku redha itu bukan aku luaran, mana aku dalaman dipanggil. Aku dalam bentuk jiwa. Kalau hanya kita redha mulut itu munafik. Jadi Nabi mengajar kita raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina. Islam sebagai ad-din, sebagai pegangan hidup. Wa bi Muhammadin nabiyan, dan Muhammad sebagai nabi. Jadi inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Zaid. Perkara-perkara yang mesti dituturkan, diakui oleh lidah dan diiktikadkan oleh hati, yang diyakini dengan kukuh tanpa berbelah bahagi oleh hati dari urusan-urusan agama yang wajib. Min zalika, jadi mengenal Allah ni, tajuk ni, anak yang tulis tajuk ni untuk mudahkan kita mengkategorikan matan itu kepada beberapa soalan. Min zalika, kata dia, di antaranya, yakni di antara perkara yang mesti diakui oleh lidah dan diiktikadkan oleh hati daripada urusan-urusan agama yang wajib, ialah al-iman bil qalbi wa nutqu bil lisani anna Allah wahidun la ilaha ghairuh. Di antara kewajipan agama yang mesti diakui oleh lidah dan juga diyakini dengan hati ialah beriman dengan hati dan menutur dengan lidah bahawa Allah adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selainnya. Ini kandungan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya Dia sahajalah Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan sekalian alam ini. La syabiha lahu wa la nazira lahu. Tiada yang serupa dengannya dan tiada yang sebanding dengannya. Sebagian ulama menyatakan syabih, nazir sama. Dan sebagian ulama menyatakan ada sedikit perbezaan. Jadi yang menyatakan, kalau bagi yang menyatakan sama, maknanya takkid lah. Dibawa nazir, wala nazar lahu itu mentakkidkan lagi, wala syabih lahu. Wala syabih lahu. Bagi ulama yang menyatakan di sana ada perbezaan, maka mereka menjelaskan bahawa la syabih lahu, itu penafian yang merujuk kepada zat. Dan tiada zat yang serupa dengan dia, wala nazir lahu, dan tidak ada nazir, merujuk kepada sifat, dan tidak ada sifat yang serupa dengan dia, dan tidak ada zat yang serupa dengan dia, wala nazir lahu, dan tiada sifat dan sifat-sifat makhluk yang serupa atau sebanding dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu wala sahibata lahu wala syarika lahu. Dia tidak memiliki anak, bapa dan juga isteri, dan tiada sekutu baginya. Ini mentafsirkan surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un. Dia tiada berpermulaan dan tidak pula berkesudahan. Ini mentafsirkan firman Allah di awal surah Al-Hadid, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin, wal awwalu wal akhiru. Dialah Tuhan yang maha awal kerana dia tidak ada permulaan, dan dialah Tuhan yang maha akhir kerana dia tiada kesudahan. Dalam pengajian ulama al-mutakallimin, ilmu kalam, mereka menggunakan istilah al-qidam, al-qadim. Allah itu bersifat dengan qidam, yang sedia ada mana tidak ada permulaan, dan juga baqa, bersifat dengan baqa, kekal, tiada kesudahan, tiada pengakhiran. La yablughu kunha sifatihi al-wasifuna wa la yuhitu bi amrihi al-mutafakkiruna. Tiada sesiapa pun yang ingin mensifatkannya akan mampu untuk menyelami hakikat sifatnya. Dan para pemikir, orang yang berfikir, yang merenung, dan tidak atau menilik, tidak akan dapat mengetahui secara keseluruhannya
atau secara sempurna akan urusan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini daripada Al-Imam Az-Zunnun Al-Misri, kata dia, apa yang terdetik oleh pemikiran kamu tentang Allah, maka tentang zat Allah, maka itu bukan zat Allah. Ya, ataupun apa yang terdetik dalam kepala kamu kaifiat tentang sifat Allah, maka bukan begitu. Jadi Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran manusia. Tidak dapat dipanggil apa? Tidak dapat dijasadkan hatta dalam akal fikiran manusia. Tidak la takhayyal, dia panggil. Manusia tak akan dapat menghayalkan. Karena Allah Ta'ala sendiri sebut sambungan kepada ayat tadi ni, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir dan dialah yang maha nyata, az-zahir, yang maha nyata kewujudannya, kerana betapa banyaknya tanda-tanda kewujudan dan kebesaran dia. Pada masa sama al-batin, dia maha tersembunyi, yakni tersembunyi zat dia. Dan zat dia maha tersembunyi, tidak diketahui, tidak dapat digambarkan, tapi tidak ada siapa pun yang dapat menafikan kewujudan dia, kerana tanda-tanda kewujudannya sangat nyata, iaitu alam ini, kewujudan alam ini. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatih. Jadi oleh kerana zatnya maha tersembunyi, sifat-sifatnya maha tersembunyi, maka ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatih. Oleh itu cukuplah orang-orang yang ingin berfikir untuk mengambil pengajaran dengan tanda-tanda kebesarannya. Jadi sebab itu sebagaimana disebut dalam ungkapannya masyhur, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Untuk kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, berfikirlah dengan merenung kepada ciptaan Allah, wala tafakkaru, dan janganlah kamu berfikir fi dzatillah, berkenaan dengan zat Allah Taala. Wala tafakkaruna fi mahiyati dzatih. Di sini pun Imam Abu Zaid Al-Qayrawani menyebutkan, ambillah i'tibar, berfikirlah dengan mengambil i'tibar, ini pengajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanpa berfikir tentang hakikat zatnya. Jangan berfikir fi mahiyati dzatih, tentang dipanggil hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka ini manusia atau makhluk tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya, yang dari ilmu Allah, melainkan dengan kadar yang dia kendaki untuk mendedahnya kepada mereka. Jadi bagaimana manusia hendak menyelami zat Allah Ta'ala, padahal ilmu Allah Ta'ala sendiri pun, ciptaan Allah Ta'ala sendiri pun masih banyak lagi yang manusia belum dapat selami. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya membuka, manusia hanya dapat mengetahui dari ilmu Allah, melainkan dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah untuk mendedahkannya kepada mereka. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Amat luas kursinya, kursi Allah meliputi sekalian langit dan bumi. Sebagian ulama mentafsirkan kursi ini daripada ayat kursi lah, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Amat luas kursi Allah meliputi sekalian langit dan bumi. Sebagian ulama mentafsirkan kursi iaitu ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala ini, pengetahuan Allah ini merangkumi sekalian ciptaan dia, termasuk langit dan juga bumi. Dan sebagian ulama menyatakan kursi iaitulah kerajaan Allah. Amat luas kerajaan Allah meliputi sekalian langit dan juga bumi. Dalam pada itu, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak memberati Allah, yang tidak berat kepada Allah untuk menjaga keduanya, yakni langit dan juga bumi itu. Maknanya nak menggambarkan kepada kita bahawasanya Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala ini
Maha Agung, di mana apa saja yang berlaku di alam ini semua datang daripada dia, ciptaan dia. Dan walaupun alam ini terlalu besar dan tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia, sehingga akan semakin manusia membesarkan teropongnya, maka dia akan mendapati bahwasanya alam ini semakin besar dan semakin luas dan tak dapat dijangkaui oleh alat-alat manusia yang canggih, kerana ada lagi selepas itu yang belum kelihatan. Wa wal aliyul azim, dialah Tuhan yang maha tinggi, al-ali, yang maha tinggi kedudukannya, penguasaannya, al-azim yang maha agung, yang maha agung. Jadi nama Allah Ta'ala al-ali, yang maha tinggi itu, perkataan tinggi ini dia merujuk kepada beberapa maksud. Yang pertama merujuk kepada tempat, makna tempat, tinggi lawannya rendah. Yang kedua merujuk kepada pangkat, dipanggil pangkat, al-makanah, dalam bahasa Arab itu al-makanah. Contoh macam kita kata dalam di kalangan kami ini dialah yang paling tinggi, dialah yang paling tinggi. Jadi kita pun tengok tubuh dia. Tubuh dia, oh memang dia tinggi sungguh. Jadi maknanya boleh difahami dengan makna zahirlah di situ. Tapi bila kita tengok tubuh dia rendah, maknanya orang yang cakap itu menghendaki maksud yang bukan zahir. Maka mungkin di sana makna pangkat. Maknanya di kalangan kami ini, dalam kampung ini, dialah orang yang paling tinggi pangkatnya. Dan yang ketiganya adalah uluwil qahr, dia panggil. Dan di penguasaan, dia panggil, di segi penguasaan. Contoh kita kata dialah yang paling tinggi ilmunya. Dialah yang paling tinggi orang panggil apa, kekuasaannya. Itu penguasaan. Jadi dalam akidah Asy'ariyah, daripada tiga makna tinggi ni, ulul makan, ulul makanati, dan juga ulul qahri, hanya dua saja, iaitu yang dipakai, yang layak bagi Allah, iaitu ketinggian dari segi kedudukan, mana martabat Allah lebih tinggi daripada mana-mana kewujudan, kerana dia adalah uluhiyah. Yang lain itu adalah ubudiyah. Yang lain itu semua adalah pangkat hamba saja. Hebat macam mana sekalipun, sebab itu Nabi Muhammad, Nabi-Nabi adalah manusia yang paling agung dari segi kedudukan sebagai hamba Allah. Dan tidak ada manusia yang mencapai darjat ketuhanan. Maka itulah kesesatan orang Kristian apabila mereka mengangkat Nabi Isa kepada darjat uluhiyah dengan menjadikan dia anak Tuhan. Maka menjadilah kepalsuan. Manusia apabila melepasi kedudukan yang sebenarnya, maka dia akan jatuh menjadi kepalsuan. Jatuh menjadi kepalsuan. Maka diri kita tu kadang-kadang bila berlebihan meletakkan title, maka menjadi kepalsuan. Jadi kerana itu ulama-ulama yang muktabar semasa hayat mereka tidak izinkan. Mereka tidak izinkan untuk dipanggil mereka dengan gelaran-gelaran yang berlebihan, kerana mereka tidak mau menjadi kepalsuan. Yang disebut tentang mereka suatu kehebatan, tapi mereka tahu bahawasanya mereka tidak ada kehebatan tersebut. Oleh sebab itu mereka biasa, yang paling jelas, laqab kita, gelaran kita yang paling betul ialah al-faqir ila Allah. Orang yang fakir pada Allah. Itu betul. Bila-bila masa 24 jam. Sama ada kita ahli maksiat ke, ahli ta'at ke, sama ada kita awliya Allah ke, sama ada apa saja kita, sememangnya kita al-faqir ilallah. Al-faqir ilallah. Ataupun al-abid ilallah. Atau Abdullah. Sebab tu Nabi menyebutkan nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah, Abdul Rahman. Jadi daripada tiga makna al-ulu, ketinggian itu yang diberi kepada Allah yang difahami.
kepada Allah Ta'ala ialah ulul makanah dan juga ulul qahr. Allah Ta'ala maha tinggi, yakni martabatnya maha tinggi, kedudukannya maha tinggi kerana dia adalah Tuhan. Dia saja yang layak untuk memegang pangkat uluhiyah. Dan yang keduanya adalah ulul qahri, iaitu dia tinggi penguasaannya. Dia yang berkuasa, dia yang menguasai makhluk, dia yang mengatasi, dia panggil. Dia yang mengatasi makhluk, tidak ada makhluk yang dapat mengatasi dia. Adapun ketinggian dari segi dari segi tempat, itu tidak dipakai dalam mazhab Asy'ariyah, dinafikan sekeras-kerasnya. Walaupun ada di sahabat-sahabat kita di kalangan salafiyah dan mereka mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di langit di atas sana, melepati arasy, bebas daripada makhluk, terpisah daripada makhluk dengan dipanggil kaifiat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu kita nak bangkang sangat-sangat pun tak boleh juga, sebab biasa-biasanya ulama mutaakhirin ini mereka berpandangan, termasuk kita juga mazhab Asy'ariyah, kerana merujuk kepada ulama as-salafus salih. As-salafus salih. Jadi pandangan yang menyatakan bahwasanya Allah ini berada pada kedudukan yang tinggi, dalam pengertian dia berada di langit, berada melepasi arasnya, itu merupakan pandangan sebahagian daripada salafus salih, termasuk para muhaddisin sendiri, di antara Imam Ibn Khuzaimah dan sebagainya. Jadi walaupun bercanggah dengan akidah Asy'ariyah, tapi mereka masih lagi bersandarkan kepada laisa kamitsli syai'. Ya, Allah berada di langit dengan kaifiat yang tidak sama dengan makhluk. Maknanya mereka memegang lafaz zahir, dan lafaz zahir nas tanpa mentakwilkan, sama ada takwil ijmali ataupun takwil tafsili. Wallahu a'lam. Kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ana suka untuk menjelaskan, kadang-kadang bila tiba benda-benda yang sebegini, kita bila nak menilai pandangan orang lain, mesti dengan kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh mereka. Jangan sekali-kali kita memahami pandangan orang lain dengan apa yang kita nak faham. Itu tidak adil dipanggil. Itu tidak adil. Sama juga kita tak nak orang memahami kita dengan apa yang dia nak faham. Dia mesti memahami kita sebagaimana kefahaman yang sebenar yang kita faham. Satu kebatilan ataupun satu benda yang salah yang difahami tentang Asy'ariyah ini, yang kadang-kadang disebut juga oleh ustaz-ustaz yang salafiyah ini, tapi dengan kefahaman yang salah tentang Asy'ariyah, iaitu menganggap bahasanya golongan Asy'ariyah mengatakan Allah ini berada di semua tempat ataupun di mana-mana. Yang berada di mana-mana. Tuan-tuan sekalian, Asy'ariyah, golongan ulama-ulama Asy'ariyah ni bukan setakat dia nak mengatakan Allah Ta'ala ni berada di mana-mana. Allah Ta'ala berada di langit pun ditakwil. Maknanya tidak disebut begitu. Jadi macam mana boleh diandaikan pula golongan Asy'ariyah ini mengatakan Allah Ta'ala berada di mana-mana. Berada di mana-mana ni makna berada di bersama dengan alam. Itu pandangan dipanggil golongan ittihad, dipanggil golongan ittihad. Jadi sebab itu kita tak apalah, maknanya orang lain tak berlaku adil dengan kita, mensensasikan kadang-kadang benda-benda yang kita tak pernah i'tiqadkan. Itu orang lain tak berlaku adil dengan kita, tapi kita akan berlaku adil dengan semua orang. Dan Allah Ta'ala menegur dalam Quran, la yajrimannakum syan'anu qaumin alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah perbalahan kamu dengan
satu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil pada mereka. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih hampir kepada ketakwaan. Yang lebih hampir kepada ketakwaan. Dan begitu juga bila kita ingin menolak pemikiran-pemikiran sebahagian ahli falsafah seperti Imam Ibnu Al-Arabi, Jalil Ar-Rumi dan sebagainya dalam masalah wahdatul wujud. Kita jangan campur adukkan pemahaman tentang wahdatul wujud dan juga ittihad. Ya, berbeza dua-dua itu. Wahdatul wujud lain maksud dia. Al-ittihad lain pula maksud dia. Tapi orang kita ni bila dia dah bersifat dengan anti, dan dia tak suka falsafah, maka pandangan-pandangan istilah-istilah ahli falsafah itu dia memahami dengan apa yang dia nak faham. Lalu dia mentafsirkan wahdatul wujud itu adalah sama seperti ittihad. Ittihadiyah dia panggil. Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk. Itu ittihadiyah ataupun al-hululiyah. Lalu dianggap bahasanya wahdatul wujud pun sama juga seperti dia. Itu salah lah. Ya, jadi kita tak mau nak panjang-panjangkan perkara ini, tapi nak peringatkan bahawa kita akan menghadap Allah Ta'ala nanti. Dan kalau kita memfitnah orang lain, maka kita perlu sediakan jawapan. Dan perlu sediakan jawapan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Jadi sebab itu kita sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, kita kena bercakap benda yang kita tahu saja. Ya, sama ada berkait dengan kita atau berkait dengan orang lain. Jangan bercakap benda yang kita tidak tahu. Ada ramai begitulah keadaannya, kena bezakan. Kemudian al-alim dia adalah Tuhan yang al-alim yang Maha mengetahui. Al-khabir Maha kemuncak ilmunya. Sebenarnya ada 3 istilah yang merujuk kepada makna yang hampir sama. Al-alim, al-khabir, al-latif. Al-alim yang Maha mengetahui makna, dan termasuk berada di bawah al-alim ni al-khabir, al-latif. Ana ada buat nota kaki sikit di bawah tu. Dalam surah Al-An'am disebutkan wa al-latiful khabir. Dan dalam surah Al-Mulk pun ada juga. Menurut Imam An-Nasa'i, menurut Imam An-Nasafi, bukan An-Nasa'i, dalam tafsirnya An-Nasafi, kata dia al-latif bermaksud al-alim bidaqaiq al-asya', yang Maha mengetahui segala urusan sehalus-halusnya. Daqaiq, daqiqah, dan mengetahui segala urusan dengan sehalus-halusnya. Dan al-kabir bermaksud al-alim bihaqaiq al-asya', yang mengetahui hakikat segala perkara. Jadi Allah Ta'ala mengetahui daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Itu mana al-latif. Dan pada masa sama al-latif juga memberi makna Tuhan yang maha dipanggil halus, dipanggil maha lembut dengan hamba-hambanya. Dan biasa orang Melayu memahami yang itulah. Bila kita selalu sebut, berzikir dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, itu kita lebih menggambarkan Tuhan yang maha lembut. Tuhan yang maha lembut. Kita berzikir dengan Ya Latif supaya hati kita pun menjadi hati yang lembut. Tapi sebenarnya Al-Latif ni ada 2 makna. Selain daripada Al-Latif tadi, Tuhan yang melayani hambanya dengan penuh kelembutan, penuh simpati, Al-Latif. Dan pada masa sama, dia juga memberi makna sebagaimana disebut oleh Imam An-Nasafi, iaitu yang maha halus pengetahuannya, maha seni pengetahuannya. Dan Al-Khabir pula yang mengetahui hakikat. Hakikat bukan luaran saja, hakikat segala perkara. Al-Mudabbiru yang mentakbir alam. Sebagaimana dalam
surah As-Sajdah, kita selalu berjumpa dengan ayat yudabbirul amra minas sama'il ardi. Dialah Allah yang mengatur, mentadbir, mengatur urusan daripada langit ke bumi. Kemudian Al-Qadiru, yang maha berkuasa ataupun yang maha sempurna kekuasaannya. As-Sami'u, maha mendengar, yang maha mendengar. Al-Basiru, yang maha melihat. Al-Aliyu, yang maha tinggi. Al-Kabiru, yang maha hebat. Walaupun di segi harfiahnya Al-Kabir maknanya yang maha besar. Yang maha besar. Tapi kita kena ingat besar ni ada dua maksud. Besar saiz, itu membabitkan jisim. Membabitkan jisim ataupun jirim, jauhar, kata ulama ahli falsafah, itu dinafikan kepada Allah. Kerana Allah tidak berjisim. Jadi maka kita mentafsirkan Al-Kabir dengan makna maknawi. Tuhan yang maha hebat, yang maha besar kuasanya, kekuasaannya maha besar, kemuliaannya pun maha besar, ataupun kita terjemah di sini dengan maha hebat. Wa annahu fawqa 'arsyihil majid bi dzatihi, dia menguasai atau mengatasi arasnya yang mulia dengan keagungan atau kehebatan zatnya. Annahu fawqa 'arsyihil majid bi dzatihi. Dan inilah di antara bahagian matan dalam akidah Al-Qayrawani. Imam Al-Qayrawani, kalau mengikut ulama mazhab Maliki, Imam Al-Qayrawani, sahibul matan, dia adalah mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah. Tapi matan dia ini turut diterima dan dipelajari oleh ikhwanuna as-salafiyah, sahabat-sahabat kita yang cenderung pada salafiyah. Karena perbezaan Asy'ariyah dengan salafiyah ini, perbezaan yang ketaranya adalah dari segi memberi maksud kepada ayat Allah, hadis Nabi yang menyebutkan Allah Ta'ala itu di langit dan juga bersemayam di atas arasy. Golongan Asy'ariyah mentakwilkan, mentafsirkan. Tapi golongan Salafiyah, mereka memakai dengan makna zahir. Allah Ta'ala sememangnya berada di langit, melepasi makhluk, berada di atas arasy. Tapi bukan menempel di atas arasy itu, makna meninggi dia panggil. Istawa dengan makna ala, berada atas daripada makhluk. Jadi dinafikan, semua tempat dinafikan daripada Allah kecuali atas. Tidak boleh sebut Allah berada di bawah, di kanan, di kiri, kerana tidak ada nas. Tapi kita mengisbatkan Allah Ta'ala berada di atas dengan kaifiat yang layak bagi Allah. Tapi Asy'ariyah dalam mazhab salaf, iaitu mazhab tafwid, kita mengisbatkan Allah Ta'ala berada di atas, tapi bukan dengan makna zahir atas. Makna apa? Wallahu a'lam. Mengisbatkan Allah berada di langit dan Allah bersemayam, beristiwa di atas arasy, bukan bersemayam, semayam itu terjemahan, beristiwa di atas arasy, dengan maksud yang layak bagi Allah, bukan dengan makna zahir atas. Kerana Allah tidak bertempat. Kerana tempat itu sendiri adalah makhluk. Dan makhluk hanya wujud setelah ciptaan. Jadi kalau dikatakan Allah Ta'ala itu sememangnya berada di atas, maka di mana Allah Ta'ala sebelum adanya atas. Jadi sebab itu akidah Asy'ariyah. Tapi dengan wujudnya matan ini, maka menyebabkan tidak ada dipanggil perkara-perkara yang membezakan di antara Salafiyah dan juga Asy'ariyah. Cuma beza dari segi pemahaman. Cuba tuan-tuan dan puan sekalian, kita perhati terjemahan yang anda buat ini, atas kefahaman dalam mazhab Asy'ariyah.
Ya, kerana kita mazhab Asy'ariyah, maka kita mentafsirkan mengikut kefahaman yang dibina oleh ulama-ulama. Dan kebetulan ulama-ulama mazhab Malikiyah hampir keseluruhannya Asy'ariyah. Maka beginilah tafsirannya. Ya, beginilah tafsiran dalam syarah. Syarah-syarah ulama yang mentafsirkan, yang menghuraikan matan ni. Beginilah yang mereka lebih kurang. Beginilah yang mereka tafsirkan. Dia ini Allah menguasai atau mengatasi arasnya yang mulia dengan keagungan atau kehebatan zatnya. Dalam pengertian Allah menciptakan arasnya, dan juga begitu juga alam yang lebih kecil daripada aras dia ciptakan, dan setelah itu dia tidak membiarkan arasnya ditakbir bergerak dengan sendiri, melainkan dia terus menguasai mentakbir arasnya dengan zatnya, yakni dengan dirinya, bukan diserahkan kepada mana-mana makhluk. Nah, itu maksud dia. Dia mentakbir dengan keagungan dan kehebatan, kesempurnaan ilmu, iradah dan juga zatnya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan sekalian tengok dari segi harfiah, cuba tengok dari segi harfiah. Wa annahu, dan wajib meyakini bahawasanya dia ini Allah Subhanahu wa taala fauqa arsyihi. Fauqa makna di atas arasnya. Al-Majid yang mulia, bidzatihi dengan zatnya. Jadi ikhwanus salafiyah, mereka pegang dengan lafaz zahir ini. Dan mereka menyatakan Imam Abi Zaid Al-Qayrawani sendiri dan menegaskan sebagaimana yang kami faham secara harfiah, iaitu Allah fauqa arsyihi, berada atas daripada arasnya. Al-Majid itu mana istawa itu berada atas daripada arasnya. Istawa dengan mana ala arasnya. Al-Majid yang mulia, bizatihi, dengan zatnya. Mana zat Allah Ta'ala itu berada atas daripada aras. Itu pemahaman tanpa takwilan dia panggil. Sama ada takwil zahir ataupun takwil ijmali ataupun takwil tafsili. Jadi itu yang kita perlu faham. Memahami pandangan orang lain mengikut apa yang difahami oleh mereka, bukan memahami sebagaimana yang kita nak faham tentang orang lain. Jadi kemudian bergantung pada penilaian kita lah selepas itu, pandangan kita dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, dalam masalah-masalah yang sebegini, kita berpegang dengan akidah kita, tapi kita tidak boleh bermudah-mudah untuk menganggap orang Islam yang mengucap kalimah syahadah, apatah lagi kita nak letakkan label-label yang seolah-olah menggambarkan mereka tidak lagi Islam. Itu hasya lillah. Tuan-tuan sekalian kena elakkanlah daripada dipanggil al-ghulu, melampau dalam pandangan, kerana feedbacknya itu akan balik pada kita sendiri. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmih. Dia seolah-olah berada di setiap tempat dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Seperti itu. Imam Ibn Al-Qarawan disebut, ini mentafsirkan ayat Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia ini Allah bersama kamu di mana kamu berada. Kalau kita kata takwil tak boleh, tafsir tak boleh, mesti kok mana pun mesti pakai lafaz zahir, maka kita terpaksalah menganggap Allah Ta'ala ni memang berada bersama dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalau kita pakai zahir, makna dia bersama kita ketika kita dalam rumah, dia bersama kita ketika kita jalan raya, dia bersama kita ketika jalan tandas. Tapi itu tidak ada ulama yang fahami begitu. Sama ada sahabat Nabi, sama ada tabi'in, semua mereka menyatakan bahawa kebersamaan di sini bukan dengan maksud
kebersamaan dari segi zat. Bukan zat Allah itu bersama dengan kamu, tidak, tapi kebersamaan dari segi ilmu. Dengan sebab itu, wa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama dengan kamu, yakni ilmunya, pengetahuannya, dan sebagai ulama mengatakan pertolongan dia dan jagaan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Jadi sebab itu satu kesalahan jika kita menganggap bahasanya semua yang ada dalam Quran ini tak boleh ditakwilkan, ditafsirkan. Kerana di sana ada tempat-tempat yang perlu kita tafsirkan. Di antaranya ialah ayat dipanggil ma'iyyatillah, kebersamaan Allah dengan makhluk, iaitu tidak boleh difahami zahir, iaitu kebersamaan zat. Kerana biasa bersama ni, makna bersama ni ialah zahir lah. Yang biasanya. Contoh macam kita kata, saya bersama dengan dia. Jadi kita gambarkan bersama dengan dia, mana musafir dengan dia, tinggal dengan dia. Tapi ada waktu-waktu, bila kita mengenali dia dengan lebih jauh, maka baru boleh kita faham. Maksud dia kata bersama itu, ialah saya menyokong dia. Saya bersama dengan dia. Maknanya saya sentiasa menyokong dia. Saya sentiasa dipanggil memati keadaan dia. Itu sikitlah dipanggil pegangan kita dalam di sudut dipanggil dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, semua tentang Allah ini mesti ditafsirkan, termasuk ayat mutasyabihat mesti ditafsirkan berdasarkan kepada apa yang muhkam tentang pemahaman tentang Allah Taala. Khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia menjadikan manusia dan mengetahui setiap yang dibisikkan oleh mereka. Dia lebih hampir dengan mereka dari urat leher mereka sendiri. Allah lebih hampir. Jadi sekali lagi kita terpaksa tafsirkan. Kerana hampir ni memberi makna kontak. Kalau dari segi zahir, tak mau, kalau kita tak mau tafsir, kita kata kita tak boleh tafsir langsung, mesti pakai makna zahir. Jadi macam mana kita nak faham Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia lebih hampir, dia paling hampir, lebih hampir dengan manusia daripada urat leher dia sendiri. Kita kata Allah Ta'ala duduk di sini, di leher kita ni, ataupun duduk dalam kita. Jadi maka para ulama mentafsirkan hampir dengan mereka itu, iaitu ilmu Allah. Dia lebih mengetahui mereka daripada mereka sendiri. Itu maksud dia. Allah lebih mengetahui kita daripada kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh ayat itu. Huwa aqrabu, dalam ayat itu juga daripada ayat Al-Quran sebenarnya. Surah Qaf, khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi bila kita relate dengan bisikan tadi ni, apa yang lahir dalam hati kita, Allah lebih tahu. Kerana Allah lebih hampir dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Maksudnya Allah lebih mengetahui kita daripada kita sendiri. Jadi kita sendiri pun belum tentu mengenali diri kita sendiri. Banyak yang kita tidak kenal. Jadi dalam tafsir Al-Qasimi, Imam Jalaluddin Al-Qasimi, kata dia, maksud ayat ini ialah Allah amat mengetahui segala hal keadaan manusia, sama ada yang tersembunyi atau yang nampak darinya, lebih dari pengetahuan dan selain daripadanya, termasuk diri manusia itu sendiri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Begitu juga sebiji benih yang tumbuh dalam kegelapan tanah, tidak ada yang basah maupun yang kering melainkan telah berada dalam buku catatan yang nyata, iaitu Lauhin Mahfuz. Lauhin Mahfuz. Jadi sebagaimana kita sebut bahwasanya sebelum ini, di antara rukun iman yang 6 iaitu al-iman bil qadarillah khairi wa syarrih, beriman dengan ketetapan Allah.
bahawa segala yang berlaku di alam ini semuanya berlaku dengan takdir daripada Allah. Jadi beriman dengan qada dan qadar ataupun qadarillah ini terangkum di dalamnya beriman dengan 4 benda. 4 perkara, 3 sifat Allah dan 1 kejadian Allah Ta'ala. Iaitu beriman dengan ilmu Allah. Ya, ilmu Allah ni luas, merangkumi yang lalu, yang hari ini, yang akan datang. Yang kedua, beriman dengan iradatillah, iaitu segala yang berlaku di alam ini semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Dan yang ketiganya, yang beriman dengan qudratillah, sifat qudrah Allah, iaitu segala yang berlaku ini adalah kesan daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, beriman bahwasanya Allah telah mencatat segala takdirnya di dalam buku induk yang berada di kedudukan melepasi langit yang ketujuh atas sana, yang disebut dengan Lauhin Mahfuz. Itu 4 perkara. Kalau kita beriman dengan 4 perkara ini, itulah yang dimaksudkan dengan keimanan kita pada dipanggil qadarillah. Al-Arsy istawa, dia beristiwa di atas arasnya. Yang beristiwa di atas arasnya dengan maksud yang layak bagi Allah. Dengan maksud yang layak bagi Allah. Sebagaimana pandangan tafwid, itu pandangan yang terbaik. Kita tidak mentafsirkan, tidak mentakwilkan. Dan setelah kita menafikan maksud yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengisbatkan, kita pulangkan maksud yang sebenarnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berkata Allah beristiwa atas aras dengan maksud yang layak, yang sesuai dengan keagungan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alal mulki ihtawa, meliputi segala yang dimilikinya. Wa 'alal mulki ihtawa, kudrah dan kekuasaannya meliputi segala yang dimilikinya. Jadi Allah tidak sebagaimana manusia bila mencipta sesuatu, tiba masa dia sudah hilang pengaruh termasuk di atas apa yang diciptakan. Sebagai contoh, orang mencipta kereta, Henry Ford, begitulah juga pencipta kereta, sampai ketika dia terpaksa mati, maka tinggallah ciptaan-ciptaannya itu berjalan dengan pemilik yang baru. Pemilik yang baru di atas muka dunia ini, orang beli keretanya, dia sudah tidak lagi menguasai. Begitu tabiat makhluk. Walaupun boleh mencipta, tapi dia sudah tidak menguasai ciptaannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia beristiwa atas arasy. Jangan ingat bahwasanya Allah beristiwa atas arasy, bahawa lalu dia hilang penguasaan di atas arasy dan juga alam ini. Maka sebab itu Imam Abu Zaid, selain daripada mengisbatkan Allah beristiwa atas arasy, maka dia juga mengisbatkan sebagaimana disebut ayat kursi di antaranya, bahwasanya Allah terus menguasai kerajaan langit dan bumi tanpa berasa terbeban ataupun tanpa lemah untuk menjalankan pentadbiran pada alamnya ini. Dan kita berhenti di situ, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Kita berhenti pada matan yang ke-23. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga berjumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama insya-Allah. Okey, Ustaz. Ya.